pin của má, đặt memory của má. Dah bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir. Banyak lagi kita ni baru separuh. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Lupa dah ni. Dan demikian lagi harus dihimpunkan anak seorang laki-laki dan istrinya. Situ dah. Situ dah. Dan demikian lagi harus dihimpunkan antara sahaya dan tuannya. Situ. Salatun. Sekarang. Tiga. Ya. Ingat dulu lupa lah. Baca dah. Ada lagi dah. Jikalau ada bagi seorang itu istrinya yang kecil, maka ditolaknya. Tak lagi dah. Jikalau menyusukan istrinya yang kecil itu oleh istrinya yang besar. Kau serat 23 dah. Bawah sikit. Dan jikalau menyusukan istrinya yang kecil itu ibu istrinya yang besar. Ibu situ. Jikalau menyusu akan istrinya isteri seorang, isteri mana sifat yang kecil lagi, maknanya yang umur bawah 2 tahun lagi. Siapa menyusukan ibu fa'il bagi menyusu. Menyusu oleh ibu istrinya isteri bagi seorang tu. Mana ibu isteri dia, tok mertua dia. Mana bini tua, mak hak bini tua. Ibu isterinya, isteri mana sifat? Isteri yang besar. Ini isteri hak besar dah. Hak balik dah. Tiba-tiba mak isteri hak besar ni pergi menyusu bini hak kecil. Maka jadi pasakh nikah yang kecil dan yang besar pun pasakh juga. Hak kecil pun baca dah pasal ni. Nah. Maka hak besar pun tu pasakh, yang kecil pun pasakh. Sebab apa? Sebab isteri yang kecil itu akan jadi adik-beradik bagi isteri yang besar. Maka apabila isteri yang apabila ibu bagi isteri yang besar menyusukan isteri yang kecil, maka dua-dua tu pasakh. Sebab apa? Sebab dua tu jadi adik-beradik. Maka adik-beradik tak boleh kita menghimpunkan. Jadi dua adik-beradik. Maka hak kecil pun batal, hak pasakh nikah, dan hak besar pun pasakh nikah. Sebab dua ni jadi adik-beradik. Maka kalau adik-beradik tak boleh kita hanya cerah hak tua, tinggal hak muda, hak kecil masing atau tu cerah tu pasakh hak kecil. Tinggal kekal hak besar dak. Dua-dua tu pasakh belaka. Kerana apa? Kerana masalahnya tak boleh himpun di antaranya adik-beradik, tak boleh. Sama adik-beradik susu ataupun adik-beradik tu nasab. Tetapi harus ia seorang tu berkahwin. Baca dah sini. Sudah dah. Baca dah tak apalah.
ia berkahwin dengan salah seorang daripada keluarnya sebab saudara isterinya boleh. Sebab tu ilat padanya pasakh. Maknanya ialah boleh dia atau boleh pasakh nikah, maka boleh dia nikah semula. Tapi pilih di antaranya hak tua ataupun hak budak tu. Boleh pilih di antara salah seorang. Dua tak boleh lah habis. Dan demikian lagi, jikalau ada bagi seorang itu isterinya yang kecil, maka ditolaknya, situ dah. Situ tak acah. Jadi ada bagi seorang itu ada isterinya, isteri mana yang kecil, mana yang belum 2 tahun lagi. Kemudian maka ditolaknya, ditindak akan dia. Ditolaknya oleh suami akan isteri kecil tu, lepas tu ditolak cerai hak kecil. Pahala cerai maka menyusu akan dia kecil oleh seorang jenis seorang puan yang ajnabiyah. Oleh seorang jenis seorang ajnabiyah, seorang puan ajnabiyah. Puan suku sakak, bukan tok mak tua dia, bukan mak dia, bukan bini dia dak. Orang suku sakak. Oleh seorang lain menyusukan tu anak kecil tu. Dia cerai ada. Ada je nikah, tiba lepas tu cerai. Kecil lagi lama ni nak boleh. Kebesar masalah je cerai tu. Apalah cerai? Umur dia belum lagi sampai 2 tahun atau tak lebih lagi 2 tahun, maka menyusu oleh orang lain. Maka jadilah perempuan yang menyusu itu ibu isterinya. Isteri bagi seorang tu. Mana ibu isteri, mana ibu bekas isteri. Ibu isteri mana ibu bekas, kerana dia tolak dah ibu isteri mana lagi. Maknanya tu panggil ibu isteri. Lepas tu boleh nikah tak? Boleh tak? Dia nikah seorang masalah. Contoh Umar. Maka Umar nikah dengan Asma. Asma tu kecil, umur baru setahun lebih. Nikah boleh sebulan 2 bulan cerai. Apabila cerai maka ada seorang perempuan tu mari menyusukan bini dia, bekas bini dia hak kecil tu. Apabila menyusu bini kecil tu maka perempuan tu jadi puan dengan Umar. Jadi tok macam panggil ibu bagi bekas isteri dia. Kerana hak kecil umur setahun lebih tu adalah isteri dia, tapi dia cerai dah. Maka hak ni pergi menyusu. Apabila menyusu berarti ini jadi ibu bekas isteri dia yang kecil tu. Ibu bekas isteri, maka ibu bekas isteri tak boleh apa? Tak boleh nikah. Tak boleh. Kerana hak ni jadi ibu hak ni dah, hak ni jadi bini dia dulu, bekas isteri dia. Maka panggil ibu bekas isteri dia. Habis. Dan demikian lagi supaya tu juga, maknanya hari juga atau mupasah nikah juga. Dan hari juga nikah tu. Dia duk bercara ke hari. Demikian lagi mana hari nikah juga, seorang tu lelaki tu akan seorang perempuan. Bila jikalau bersuami oleh perempuan yang ditolaknya tolak akan perempuan tu. Mana bersuami oleh perempuan yang ditolaknya. Bersuami dengan hak itu tu lebih tu. Itu tu lekong. Itu tak ada situ. Ada demo baiki tak? Itu tu tak ada tu situ. Mak kena baca gini. Mak ada jikalau bersuami yang ditolaknya dengan kanak-kanak bukan itu dak. Tak ada mek dia itulah. Kalau mek itu pun boleh. Mana bersuami oleh perempuan yang ditolaknya itu boleh ke kalau nyo itu. Kecil pe bang kecil pe gitu. Mana ditolaknya itu boleh ke? Tapi kalau likung pun boleh. Bersuami oleh seorang perempuan. Mana seorang perempuan tu bersuami, ada suami. Tapi perempuan mana yang ditolaknya jenis oleh suami dia? Tolak dah. Lepas tu bersuami dengan kanak-kanak, tu tak perlu pada bersuami. Yang nikah dengan kanak-kanak, bersuami nak nikah. Seorang perempuan yang dia cerai dah. Maknanya hak cerai dah, tok lelaki dia cerai dah, tiba-tiba dia pergi nikah budak. Dia nikah hak tua dah dulu, nikah dah. Apabila nikah dia sekarang, dia pergi nikah budak kecil umur setahun lebih. Pergi nikah umur setahun lebih. Tu mana bersuami dengan kanak-kanak dia pergi nikah budak kecil. Lepas tu maka disusunya, susu olehnya. Disusu mana diberi susu. Apa ayah? Disusu mana diberi susu olehnya perempuan sana dengan laban suaminya. Suami mana? Yang mentolakkan dia akan perempuan itu. Mana hak susu dulu? Ya cerai, ada susu dah. Baik. Apabila perempuan tu ada susu, maka susu ni mesti ada anak. Kalau ni maknanya suami dia cerai. Apabila cerai tu dia pergi nikah budak kecil. Lepas tu menikah budak kecil dia beri susu. Susu pun susu hasil mana? Susu hasil hak suami hak dulu, hak dia tolak dulu. Ni orang ada bini tahu dah dak. Jadi perempuan kalau nak darah ada susu tak? Jarang nanti. Lepas tu perempuan hak ada susu ni galaknya dia ngandung. Kalau tak ngandung dia tak ada susu. Kita nikah dia tak ada ngandung, dia tak susu, maka galak ke perempuan yang ada susu ni
Kerana mengandung. Apabila mengandung berarti ada suami. Apabila suami maknanya air susu ini hasil apa? Hasil suami tu. Tiba-tiba suami tu cerah. Apabila suami tu cerah bini ni, susu tu dah ada dah. Kemudian dia pergi nikah dengan budak kecil. Nikah budak kecil, anak dia tu suami dia kecil lagi umur setahun lebih masalah, setahun lebih. Dia duk ngasuh anak dia, ngasuh pipat. Pipat kau tok laki dia, tok laki kecil. Pipat kau tok laki dia. Lepas tu, susu ni susu mana? Susu hasil suami dulu. Kerana dia tak subuh lagi kecil umur setahun lebih. Berarti susu dia dah ada dengan sebab suami dulu. Sebab tu sini katanya, deh. Ibarat dia, maka disusu makna diberi susunya perempuan itu dengan laban, dengan susu suaminya yang ditolakkan dia itu. Mana suaminya dulu lah. Lepas tu jadi guna budak tu. Maka jadi haram perempuan itu bagi suaminya, suaminya hak dulu. Suaminya suami perempuan. Suami mana yang kecil tu hari ya. Jadi hari dah situ. Mana pasah nikah pasah nikah. Sebab apa pasah nikah? Contoh muhajirin. Muhajirin nikah seorang puan. Puan nikah seorang puan cerah. Apabila cerah tu maknanya bini muhajirin pergi nikah dengan budak kecil umur setahun lebih. Apabila nikah budak kecil umur setahun lebih, maka bekas bini muhajirin tu ialah beri susu kau tok laki hak kecil tu. Apabila beri susu tok laki hak kecil tu, maka budak kecil tu jadi haram bagi bini muhajirin dah. Dah bini muhajirin. Sebab apa? Sebab apa haram? Tak boleh nikah dah, mana pasah lah. Pasah dah. Sebab apa? Sebab ini jadi anak bagi suami tu. Tu. Jadi anak bagi suaminya. Apalah anak bagi suami dia, maka mana boleh nikah dengan anak suami. Tak boleh panggil. Tok tua dah. Dia panggil mak tiri dia. Mak tiri tak boleh dah. Mak tiri tak apa? Tak boleh. Ini masalahnya. Mak tiri tak boleh sini. Ya dah. Sebab tu sini katanya pasah tu maknanya haram nikah dah. Maka jadi kecil itu sebab dah tu dia. Maka haram perempuan itu bagi suami yang kecil hari ya. Maknanya apalah hari ya, pasah nikah dah. Hari dah. Dan lagi haram pula mana haram juga atas suaminya yang mentolakkan dia itu. Suami hak besar pun jadi hari kata. Nak nikah tak boleh dah. Mana dia nak pergi nikah semula dengan suami dulu pun tak boleh. Lepas tu duduk dengan suami hak kecil ni pun tak boleh. Kenapa? Sebab hak kecil ni jadi anak bagi hak besar tu. Apabila jadi anak besar dah, pasti sedekah suami dia dah setubuh dah. Apabila setubuh dah maknanya dia tak boleh nikah dengan anak tiri dia hak sudah setubuh dah. Anak tiri tak boleh dah. Tu ayat Quran tu adanya tu ayat Quran hak puai. Hak ayat Quran tu maknanya iza dakhaltum tu bihinna. Ini maknanya apabila tu kita nikah seorang puai, maka perempuan tu dah ada anak puai. Dah ada anak. Apabila dia ada anak, sama anak tu baru dapat ke atau dapat selepas tu 4-5 tahun lagi ke, tak kira lah. Kita nikah seorang puan, kita tidur dengan mak dia dah. Kemudian kita cerai dia masalah. Lepas tu perempuan tu nikah orang lain pula dapat anak masalah. Anak dia halal dengan kita, tak boleh dah. Kerana apa? Kerana dia subuh dengan mak dia dah. Maka semua anak perempuan tu panggil anak tiri kita adalah hari atas kita dah. Hak kita subuh. Maka sama orang ini. Kerana ini maknanya suami dulu dia tidur dah dengan bini ni. Kemudian apabila cerai dia pergi nikah hak kecil. Apabila nikah je beri susu, apabila beri susu, maka anak ni jadi anak susu bagi hak yatim tu. Anak susu dia. Dah ni pun anak susu bini tu kan. Jadi anak susu dia, anak susu kan cerai pasal nikah. Anak susu dia lagi, anak susu bagi suami lagi. Sebab tu maknanya hak besar pun tak boleh nak nikah semula, hak kecil pun tak boleh nikah semula. Nak nikah bukan sebab ni anak dia dah. Anak susu dia. Maka nikah dengan tu ayah bagi susu dia tak boleh. Kerana ada ayah susu kan. Budak kecil tu adalah suami hak kecil tu adalahnya anak susu hak suami. Pas bini ni lagi nikah hak suami dulu tak boleh kerana anak dia ada dah. Tu hari dua-dua. Habis. Payah dia bak susu ni payah kat ni duk ngok-ngok lagi ni. Hari dua-dua habis. Adapun haram pada suami yang kecil itu ada sini. Adapun haram pada suami yang kecil itu sebab apa? Sebab isteri bapak susunya tu. Sebab isteri mana sebabnya tu isteri mana jadi isteri bapaknya ni bagi bapak susuan isteri bapak susuan dah. Isteri bagi bapak susuan. Ada bapak ke susu. Bini hak tamu ni, bini hak cerai ni dengan hak suami dulu berarti jadi apa? Jadi bini bagi
pak susu. Hak ni anak kecil ni jadi dengan hak suami dulu jadi anak susu. Lepas tu hak ni jadi bini anak susu. Mana boleh dua tu. Dah. Bini tak boleh haram. Tu ulama dok kajian balik ijtihad ni memang ijtihad, tidak ada Quran hadis. Ulama dok ijtihad mari. Quran mari stokor gitunya ulama dok usaha balik habis. Dan adapun suami mana adapun haram suami yang besar. Matolak akan dia jenis suami yang matolak dan cerah akan dia akan berapa tu? Hak suami hak cerah dulu tu. Sebab apa hari agak? Sebab apa? Sebab isteri anak susu. Ya isteri anak susu. Sebab mana tu hak ni jadi isteri anak dia dah. Kerana ada budak kecil tu jadi anak susu bagi hak suami hak tua. Hak cerah dah dulu. Hak ni hak anak kecil ni apabila bini ni bipek berarti maknanya anak ni jadi anak susu anu. Kerana apa? Kerana susu ni hasil anu. Maka hasil lepas tu nak nikah gua tu anak suami. Tu tak boleh. Tu sebabnya adalah dia jadi isteri anak susu. Isteri anak susu. Kerana anak kecil tu jadi anak susu hak bapak. Hak tu hak besar tu. Ada. Dan jikalau ada bagi seorang habis. Dan jikalau ada bagi seorang lelaki dua isterinya, seorang besar badal, seorang besar dan seorang kecil. Lagu mana? Tak, seorang tu ada dua isteri. Hak besar seorang, hak kecil seorang. Ingatlah kecil bak ni tidak sampai umur 2 tahun lagi, hak kecil. Hak besar dah mana hak lebih dah. Hak besar tu mana lebih 2 tahun lah. Tu darah lah, tu maknanya tu balik ke tak balik tak kira lah. Yang besar tu maknanya hak lebih 2 tahun dah. Nikah tu dua isteri yang satu lagi kecil mana tak sampai umur 2 tahun lagi. Hak lagi besar dah, lebih 2 tahun dah. 10 tahun ke, 20 tahun ke, 50 tahun ke ikutlah. Tu hak besar. Umur hak besar situ makna lebih 2 tahun. Lepas tu maka menyusu yang besar. Kalau tu bahas situ mana hak besar tu balik dah. Maka menyusu yang jenis oleh yang. Menyusu mana beri susu oleh yang besar, mana isteri yang besar, kecilnya jenis akan yang kecilnya. Hak bini dua, hak besar bipek hak kecil. Tu ada dua bini, hak besar seorang, hak umur 20 seorang, hak umur setahun seorang. Tiba-tiba hak besar tu bipek ke hak kecil tu. Maka jadi pasah kedua-duanya. Pasah kedua-dua, hak besar pun pasah, hak kecil pun pasah. Sebab apa? Sebab dua ni jadi anak dengan mak dah, anak susu, mak susu. Hak isteri yang besar tu bipek hak kecil. Berarti dua ni jadi mak susu, anak susu. Apabila mak susu, anak susu mana boleh duduk dengan suami. Tak? Duduk suami kedua-dua tak boleh. Pasah kedua-dua. Kerana apa? Kerana dua ni jadi mak susu, anak susu. Pahak dengan nasibah suami dia jadi anak susu dia. Pahak ni pula maknanya tu nak tidur dengan mak susu hak ni tak boleh. Mak susu anak dia. Dua tu pasah belaka. Batal belaka. Sini dah kalau kita yang ngaji kan dia payah baik tapi bila kita mikir tu sini hukum ni. Nak ingat tak payah. Kita tengok dua ni jadi mana. Berarti tengok mana apa yang hak besar beri susu ke dan yang hak kecil tu jadi mana. Tak payah hafal dah kalau faham memang payah. Setengah masalah tak payah kita hafal. Kita nak tengok kawaid dia. Mana apabila hak besar menyusukan yang kecil, dua tu jadi apa? Jadi anak susu dengan mak susu. Apabila anak susu mak susu boleh tak seorang lelaki tu ambil dua-dua? Tak apa? Tak boleh. Kah nak pasal hak tua? Tak boleh. Nak pasal hak tua tinggal hak kecil tak boleh. Nak pasal hak kecil nak tinggal hak tua tak boleh. Dua-dua tu adalah pasal belaka. Dua-dua tu apa? Pasal belaka. Dan jadi haram yang besarnya itu selama-lamanya. Ada selama-lama lah. Kerana apa? Kerana hak besar tu jadi mak tok mak tua panggil. Kaya tak mak tua kerana hak ni kecil. Mana hari selama-lama tak boleh dah. Hari mu'abad. Hak tua hari atas suami tu ilahnya selama-lama. Ada apa hak kecil? Hak kecil boleh nikah semula. Pola basah boleh nikah semula. Kerana apa? Dah. Kerana hak besar tu adalahnya tapi syaratnya belum subuh lah. Syaratnya belum subuh lagi. Kalau subuh dah boleh dah. Lepas tu selama-lama itu. Hak mak tu jadi selama lah. Kerana idza dakhaltum bihinna maka mana hak mak tua ni apabila nikah dengan seorang anak sama setubuh atau tidak makanya tok mak tua tu hari selama-lama. Contoh katanya ilahnya ra'uh nikah dengan seorang puan. Kalau nikah seorang puan maka anak bagi seorang puan tu adalah halal ke tidak ada tafsir. Tafsir mana? Kalau belum lagi tu tidur dengan mak dia, si mak dia boleh nikah dengan anak. Tapi kalau dah tidur dah habis dah. Tapi kalau nikah anak hari selalu dah. Apabila nikah seorang anak puan, mak dia tu hari dah. Sama kita yang tidur dengan anak dia kodak lagi, maka nak nikah dengan mak tak boleh dah. Sekarang masa lepas sekarang dengan anak tu pasal anak ni budak lagi kecil lagi. Tak ada mak yang ada nampak mak nampak comel ni.
Nikah 4 gila kamu, tak mak tua. Boleh tak boleh selama-lama dah. Kalau nikah seorang puan, dia ada mak dia, tok mak tua kitanya hari selama-lama. Sama kitanya tidur dengan anak dia ataupun belum lagi. Adapun kalau nikah dengan mak, makanya tengok kalau sudah tidur dengan mak dia tak boleh nikah dengan anak. Tapi kalau tak tidur lagi, boleh nikah dengan anak. Cik molek lah. Kalau nak tok mak tua ni. Ada nikah 4. Bahasa jadi anak Ada. Nikah dengan mak tengok anak jadi. Mak ai nampak tak jadi mak. Cerai mak. Lepas tu ejah anak tu. Tak apa jangan tidur lagi. Tu. Ada setengah orang tu dia gila kat tua. Ya betul dia. Tua tak apa, budaknya tak si. Nafsu dia tak sama. Habis. Maka ni haram ya. Kita ada pun haram ada. Adapun haram pada suami, baca dah. Dan jadi haram yang besarnya selama-lama mana tak boleh dah. Selama-lama dunia lah, akhirah boleh. Akhirah boleh. Kalau hak nikah li'an, hak sahnya hak tak boleh panggil dunia akhirah tu li'an, sepuh li'an. Sepuh li'an ni apabila dah putus li'an suami isteri tu, dunia tak boleh nikah semula, akhirah tak boleh nikah semula. Tapi hak lain boleh nikah semula. Tahu mana kita nikah seorang puan, tiba-tiba puan tu ada anak. Ada, kita tidur dengan mak dia dah masalah. Maka nak nikah anak dia boleh, dunia ni tak boleh dah. Sekat dunia tak boleh, tapi akhirah boleh. Gimana? Pasal anak dia kita kasih dia pun kasih kita. Tapi nak nikah tak boleh, dia pun nikah suami lain. Yang boleh nikah suami lain je cerai. Selain akhirah esok boleh, Allah pilih. Nak saya hak suami tu boleh, nak kita pun boleh. Kita pun boleh. Itu maknanya di dunia saja haram, tapi akhirah tidak haram dah. Adapun supah li'an, dunia dan akhirah. Wis. Dan demikian lagi yang kecil ni ikhlas syirah. Hak besar haram selama-lama. Dan demikian mali makna serupa hak besar juga. Demikian lagi serupa hak besar tu pada sama-sama pasal nikah dan haram. Yang kecilnya mana isteri yang kecilnya? Nyo tengok. Yang kecilnya tak ada rojak lah. Yang kecilnya, yang kecilnya. Tu nyo tu mana kecil itu? Nyo tu mana kecil aja. Yang kecil. Yang kecilnya itu mana hak isteri yang kecil tu? Bila? Jika disusu dengan laban suami. Susu, mana diberi susu oleh isteri yang tua tu. Dengan laban bagi yang besar. Atau laban bagi suami. Dah mana bak susu, laban bagi suami, lagu mana laban suami. Mana laban yang dimangsakan pada suami. Itu panggil labannya suami. Hak saya dabitnya, untuk urunya laban yang besar. Tapi yang saya dabit sendiri, labannya makna laban suami tu. Kerana kita bercakap sini, memanglah susu bini. Tapi mana susu yang bangsa pada suami. Maknanya, susu ini hasil padanya suami dulu. Dengan bahasanya dia tu ada anak dengan suami tu. Mana mengatakan hak kecil tu haram di atas suami ke? Jadi hak kecil, hak besar tu dah tak boleh nikah semula dah. Pasal tak boleh nikah semula. Tapi hak kecil tengok guna. Kalau dia sakpek tapi pek tu hasil daripada suami hak dulu. Kalau yang pasal tu tak ada lagi, tak apa. Bukan hasil daripada suami tu dah. Contoh katanya pergi syubhat dengan yang lain. Dah seorang perempuan ni dia ada suami dah, tiba-tiba pergi syubhat atau zina, naudzubillah dah. Maka syubhat atau zina dia ada susu sebab orang lain, sebab akak anak ke. Tidur dengan tu hak suami ni tak dapat anak, tiba-tiba dia pergi syubhat dengan jantan lain. Lepas tu mengandung ada susu. Tapi susu bagi apa? Bagi hak nun, bukan bagi suami ni. Tu tak sebab dia kait. Ya kait nah. Jika disusu dengan laban suami tu. Lepas dia matanya, ada ke tu bini orang tu bukan laban dengan orang? Ada sebabnya pergi zina orang tu ke? Atau pergi syubhat dengan orang lain ke? Berarti mana hasil susu tu bukan susu hak suami ni. Dia nikah dua tu memang nikah dah, tapi susu tu hasilnya bukan suami, sebabnya pergi tidur dengan orang lain. Sebab sini ya kait, jika ada disusu dengan laban suami tu. Laban suami ni. Mana hak laban hasil pada suami ataupun laban yang dimangsa pada suami itu. Barulah hak yang kecil tu. Kalau tidak ada bini ni pergi menyusu hak kecil. Apabila menyusukan yang kecil maka pasaklah. Kerana hak ni jadi anak bagi hak bini tu. Lepas tu nak pun mak dengan anak tak boleh. Tapi boleh nikah balik anak-anak dah tengok. Kalau anak kecil tu menyusu bagi bini ni tapi susu itu bukan hak suami, makanya boleh. Dan maksudnya bini ni pergi syubhat dengan orang lain ada susu. Pergi tidur orang lain dapat anak. Ada mengandung, apabila mengandung ada susu. Susu tiba-tiba dia menyusukan anak kecil tu. Mana bini hak kecil tu. Maka haram tak bini atas suami ni? Tak haram. Kerana apa? Kerana susu yang diberi itu bukan hak suami tu.
Tu sebab tu di sini ya tafsir. Mana mungkin lagi kalau susu itu ialah suaminya atau sudah dukhul pada yang besar itu ataupun sudah dukhul dah. Ada sudah dukhul tak boleh lah. Sebab tu idza dakhaltum bihinna ayat Quran tu. Qurimat alaikum ummahatukum wa manatukum. Semua ayat tu. Lepas tu warabaikumul lati tu. Dakhaltum bihinna tu. Wis kalau dukhul habis lah. Kalau tidur dengan Hafsah dah, oleh tidur dengan Hafsah dah sekali, maka Hafsah tu menyusukan dia kecil, berarti dua tu jadi anak susu. Apalah anak susu, tidur dengan mak dah tak boleh dah. Kalau tidur dengan mak dah, nak nikah dengan anak tak boleh sebab anak dia. Idza dakhaltum bihinna ya Quran tu. Tak boleh. Ada agak. Dan jikalau ada bagi seorang itu 4 isterinya, seorang besar dan 3 kecil. 4 bini, seorang kecil, 3 besar. Ada seorang besar, 3 kecil. Ni nasib orang dah. Nasib orang ni kita seorang pun payah dah. Ni 4 orang masalah. Ni zaman dulu ada, zaman ni payah. Zaman ni memang payah dah. Kecil cari mana? Kecil-kecil lagi. Zaman dulu dia mau nak ambil berkat ulama, dia mau nak ambil berkat tu Habib-Habib. Tengok lupa Habib sendiri nak bini. Kerana apa? Kerana dia mau berkat keturunan Nabi tu. Turunan Nabi. Pas kita ni ilmu kurang, rupa jomel, harta tak ada, pasal apa nak kita? Ada sebab tu susah. Kalau demo ni tak apa, demonya keturunan hebat dah. Keturunan Nabi pun Habib, Sayyid masalahnya. Tak ada kata orang, kita pun nak pergi. Tak? Jadi makna anak kita nikah tu dia. Sebabnya anak cucu kita ni jadi keturunan Nabi ke. Jadi nak berkat tu. Mana senang zaman dulu. Zaman ni payah lah. Zaman ni. Kita pun ada ilmu pun kalau tak ada duit. Orang tak sih. Habis. Kalau tu mana seorang hak besar, 3 lagi hak kecil. Maka disusunya jadi olehnya, oleh ada susunya olehnya oleh perempuan tu. Ketiganya jadi akan ketiganya dia isteri hak kecil tu. Hak besar wipat belaka hak 3 hak kecil tu. Wipat habis. Maka haramlah yang besar itu atasnya atas suami tu. Haram. Haralah hak besar itu di atas suami haram. Kerana apa? Sebab apa haram? Sebab apa? Sebab ni bini hak 3 ni ada jadi anak susu bagi hanung. Pas bini hak tua ni haralah kerana mak tu mak haning. Mak kecil tu. Haram tu hak besar. Ingat. Ya je kira tanya nak bicara. Ani seorang tina kan yang nampak je deki kalau pok 3 orang ni besar Aisyah. Aku tak gerak dah, aku tua dah. Gini lah, cari peluang nak bagi tok lelaki cerah tak cerah. Dia wipet haning. Kalau wipet haning, kata haning jatuh talak 3 ni. Dia sendiri yang jatuh talak. Kalau dia sendiri jatuh pasang nikah tu. Jatuh mana terpasang nikah. Kerana apa? Kerana jadi tumak dah. Tumak bagi hak kecil tu. Pas hak kecil ni bini bagi hak suami dia. Mak mana boleh duduk sekali. Tu pasah hak besar tu. Dan demikian lagi mana supaya tu juga supaya hak besar. Yang kecilnya itu 3 pun habis, 4 habis dia belaka. Hak kecil 3 pun tu pasang nikah. Tapi kan jika dengan labannya laban bagi suami tu. Mana susu hak suami punya supaya tak adil lah. Kalau susu tu susu hak bangsa pada suami, ingatlah. Kalau bahasa Arab kita Arab pun, kita Jawi pun kita baca ni pahal dah, ingat. Susu suami susu kan susu hak bangsa suami. Mana susu hak hasil sebab suami tu. Atau ada sudah ia wati. Kalau tidak adanya menyusu hak numpung tapi sudah wati akan yang besarnya itu. Kalau wati hak besar dah tak boleh dah. Apabila sudah dukhul dengan hak besar, maka hak kecil 3 lagi tu jadi anak bagi hak besar tu. Anak susu, pas anak susu kita tidur dengan mak dah 3 kecil pun tak boleh dah hari dah. Ingat ayat Quran tu supalah, ingat ayat tu nya. Soalah pusing hak tu lah. Cuma maknanya rupa masalah tu banyak. Dalam ayat Quran semua bagi satu ayatnya. Tengok ulama hurai tengok apa baris dah. Ada apa lah dah tengok. Satu ayat Quran bukan main tengok ulama boleh hurai. Kita nampak sini ada ayat Quran terjemah sini gitu. Tengok ulama dah hurai tengok panjang. Sahabat tidak halih dah. Maka jikalau bukan ini maqabil dengan susu. Maka jikalau bukan labannya laban suami. Mana ada maksudnya lah bini tu pergi syubhat orang lain atau zina orang lain dapat anak masalah. Berarti susu tu bukan hak dia. Jikalau bukan labannya laban yang bagi hak suami dan belum padahal belum lagi ia suami tu. Wati akan yang besarnya. Tak wati lagi hak besar. Pas susu pun bukan hak dia. Ini tak wati lagi.
maka padanya ada tafsir utama. Maka padanya ada tafsir. Pada masalah itu ada tafsir. Kalau bukan susu suami, lepas tu suami pun tak subuh lagi hak besar, maka padanya ada tafsir. Tafsir guna? Maka jika disusunya jadi susu hak besar tu, tiga-tiganya jadi akan yang ketiganya isteri itu dengan sekali mana serentak. Dengan sekali susu mana serentak. Sekaligus. Serentak. Mipek belakang serentak. Seperti itu guna? Seperti disusu oleh dua orang ni. Seperti disusu mana oleh disusu dua orang, mana susu oleh isteri yang besar. Disusu jenis oleh isteri yang besar, dua orang jenis akan tu isteri yang kecil dua orang. Dua orang maf'ul tu. Dua orang jenis dua isteri yang kecil. Hak ni sebabnya pek dia dua ke? Pek dua nak bagi tiga gua ni. Bagi dua dulu. Pek. Belah kanan sah, belah kiri sah kecil tu. Hak bini hak besar ni menyusu hak bini kecil-kecil. Tiga orang. Tapi sekaligus gua nak misal dia. Seperti bagi dua pek tu adalah hak dua orang. Mana menyusukan dua orang jenis hak kecil tu. Dan yang satu dicurahkan, hak satu lagi dicurah. Dia puah dah. Dia puah ni hak ni tak pek dia, hak soal lagi nanti bi sekaligus. 1 2 3 hak ni pek isak pek kali, hak ni pun gi puah. Maknanya gi curah. Gi minum dalam botol masalah. Ada boleh botol lepek. Le botol pek. Mana dicurahkan padanya halkumnya, halkum bagi anak kecil yang satu lagi tu. Pada minumannya, minuman hak kecil tu. Yang kelima makna 5 kali. Yang kelima 5 kali. Ini 5 kali belakang. Hak ni pun isak paik 5 kali nya, hak ni pun 5 kali nya nanti bila sekaligus. Mana kalau dulu kemudian ada tertib. Hak ni jatuh dulu, hak ni jatuh kemudian, tapi hak ni sekaligus belakang. Ada hak nung sekali, semua sekali. Ada hak bi botol paik pun sekali, hak bi penapis sekali. Sekali belakang, mana tidak ada tertib dak. 5 kali belakang. Hak nu 5 kali, setiap kali yang paik bi sekali belakang, 3. Maka jadilah pasak sekaliannya, sekalian yang 4 tu. Hak besar pun pasak, hak kecil 4 pun pas. 3 pun pasak habis, batal habis nikah. Dan tiada haram selama-lamanya. Jadi tidak haram selama mana boleh nikah semula dah. Tiada haram selama-lamanya. Dah nyo tu tak rajalah selama-lama abadan. Selama-lamanya yakni 3 yang kecil tu. Mana 3 kecil ni tidak haram selama-lama, bukan haram selama-lama hak kecil. Tu hak kecil tu bukan selama-lama mak ya. Hak besarnya. Hak kecil bukan selama-lama. Makna boleh nikah semua. Mula apalah pasal nikah semula. Nikah semula. Boleh nyatanya tidak selama-lama. Kerana apa? Kerana tidak ia suami wati, tak ada wati lagi. Ya tak wati lagi, tak ada padahal kan? Padahal belum wati lagi. Tak ada wati lagi, tak ada wati mak lagi. Hak besar nikah tak wati lagi. Lepas tu bipek kau. Bipek kau hak 3 tu. Maka boleh nikah semua lah anak tu. Kalau sudah dukhul tak boleh dah. Dukhul yang pertama susu hak dia, yang keduanya jangan subuh lagi. 2 syarat tu. Kalau tu mana hak kecil lagi, hak kecil 3 tu tidak pasal lagi, mana tidak haram selama-lama. Pasal dah tapi tidak haram selama-lama dengan bahawa boleh nikah semula. Sebab apa? Sebabnya tak tidur dengan mak dia lagi. Hak tua, hak bini tua tu, mak dia tu. Pada ibunya, mana pada isteri hak tua tu. Pada hak tua tu dia, ibunya tak subuh lagi dah. Tetapi harus ia seorang tu mengkahwinkan dia akan 3 yang kecil tu. Akan dia mana akan 3 kecil boleh. Dah. Murad sini maknanya mengkahwinkan dia mana kan salah satu daripada 3 tu. Nikah 3 tak boleh adik-beradik. Maknanya kan dia jenis akan salah satu daripada 3 tu. Kan dia akan salah satu 3. Kalau 3 tak boleh. Sebab 3 tu adik-beradik susu dah. Bini tamu, bini kecil 3 tu jadi adik-beradik susu. Pas nak nikah belakang pula deh. Sebab tu mana dia tak boleh nikah, mana hak boleh nikah jenis salah seorang. Lepas tu nikah dah sekarang. Sekarang ni nikah pula boleh 3 tu mana boleh belakang. Cumanya jangan tak boleh himpun. Nak himpun tak boleh. Nikah bahasa kena pula adik. Adik susu dia, 3 tu adik susu belakang. Sekarang ni nikah ni 3 tu boleh semua. Cumanya tak boleh himpun. Sebab tu sini je ibarat tetapi harus ia mengkahwinkan dia 3 tapi dengan tertib. Dengan tidak himpun. Kalau himpun tak boleh lah. Ataupun kita nak bisnes ibarat dengan salah satu saja, salah seorang. Salah seorang boleh tak? Nak takdir kata salah seorang ataupun dengan 3 tapi tidak himpun. Maknanya nikah sah, cerai sah, nikah sah, cerai sah boleh. Hak tua saja yang tak boleh tu. Sebab tua tu jadi ibu matua dah. Hak bini tua tu jadi ibu matua dah. Sebabnya dia menyusukan hak anak kecil tu. Habis. Atau disusunya atas tadi. Atau disusunya hak yang besar. Beriring-iring. Mana beriring-iring, mana mengiringi.
Maknanya lepas satu muratab. Diiri mana muratab tartib. Maknanya bisisu hak ni kenya dulu. Ada hak bini hak besar ni, bini hak tua ni menyusukan hak bini hak cik-cik 3 lagi tapi bi pun bi tartib. Bi hak ni sore dulu kenya, bi hak sore pula kenya, bi sore pula ada tartib. Mana diiri-irikan. Apa hukum? Tidak haram sekaliannya 3-3. Mana tidak haram dah. Mana tidak haram, jadi tidak haram sekaligus. Tidak haram mana tidak haram sekaligus. Tidak haram sekian mana 3-3 tidak haram dah. Tapi apa dah baik sekaligus ni? Tak kena tu, tidak haram. Tidak haram kat tu tak payah tambah sekaligus dah. Tidak haram sekalian maknanya tapi jangan sekaligus. Nak tambah gitu sepatutnya. Bukan sekaligus maknanya jangan sekaligus. Maknanya jangan himpun sekali. Kalau himpun 3-3 tak boleh. Sebab apa? Sebab 3 orang ni adik-beradik sudah je bini pak. Ada sore dulu kena, lepas tu sore pula kena, lepas tu sore pula 5 kali, berarti 3-3 tu yang adik-beradik. Sebab tu tiada haram, maknanya tapi jangan sekaligus. Nak dah baik gitu baru ada tu. Ada tobehnya sekaligus makna jangan, ada tambah jangan tu. Pinjam kali dah, ada kali dah. Pertama. Mana pertama sih? Mana jangan sekaligus. Boleh tapi jangan sekaligus. Kalau sekali tak boleh lah. Boleh 3-3 tu tapi jangan sekaligus. Maknanya nikah sore cerai sore, nikah sore cerai sore. Boleh 3-3. Boleh 3-3 tapi jangan sekaligus. Kalau sekaligus maksudnya haram. Sebab apa? Sebab himpun dia adik-beradik tak boleh. Kita nikah dengan kakak dah. Nak nikah dengan adik pula tak boleh. Tak boleh situ. Habis dan jadi haram yang pertamanya. Jadi pertama daripadanya 3 tu. Bukan hak pertama sini hak tua. Yang pertama daripada hak 3 tu. Dengan sebab berhimpun. Berhimpun apa? Anak dengan ibu. Apa anak dengan ibu? Maknanya sebab apa? Pasah nikah. Bini hak tua pasah. Lepas tu anak yang kedua atau mana hak bini hak kecil 3 pun pasah kak. Tapi apa pasah? Sebabnya kalau hak tartib. Hak tartib batal 3-3 tu. Jadi maksud sini apabila bini yang pertama menyusukan isteri hak 3 lagi tu sekaligus 5 kalinya semua serentak, faham tak? Semua serentak sekaligus habis batal pak-pak tu. Pasah yang tua pun pasah, hak 3 hak pun pasah. Serentak lalu dah. Tapi kalau menyusukan dengan cara tertib, maknanya bini hak tua ni menyusukan bini hak kecil-kecil tu wi tertib. Wi Zainab dulu. Lepas tu wi Asma dulu. Pak Isma pula, lepas tu wi Asma bi padanya Aisyah pula masalah. Lepas tu hak menyusu yang pertama tu, haknya pertama tu. Zainab masalah. Mana bini ni wi Zainab dulu. Wi Zainab kenya wi kawannya Asma. Asma pula wi Aisyah pula masalah. Tiba-tiba yang pertama contoh katanya adalah Zainab. Apa hak Zainab tu pertama tu mana hak Isap Pak dulu tu? Yang pertama mana yang Isap Pak mula-mula tu. Apa yang jatuh sebab haram atas suami. Kata dia sini dan jadi haram yang pertama mana isteri yang pertama hak kecil tu. Pertama mana hak Isap Pak dululah. Hari dengan suami dia. Sebab apa? Dengan sebab berhimpun anak iaitu anak hak kecil tu, hak pertama tu dengan ibunya iaitu isteri hak besar. Apa? Maknanya apa yang bini hak tua ni menyusukan hak bini yang itu kecil-kecil tu bi tartib. Bi Zainab, pas Zainab bi Asma, Asma pada bi Aisyah misalnya, maka Zainab ia jatuh talak sebab apa? Sebab duk sekali dengan mak dia. Himpun anak dengan mak. Berarti maknanya Zainab pun jatuh talak, mana terpasah nikah. Sebab apa? Sebabnya himpun dengan mak dia. Mak dia tu, mak dia bini tua tu. Himpun. Mana mak dengan anak mana boleh himpun. Kalau tu mana yang bini hak tua pun jatuh atau terpaksa nikah dan bini hak Isap Pak yang pertama pun pasal ni sebab himpun dia anak mak dengan anak. Situ. Dan maka jadi pasal kedua-duanya, kedua mana anak dengan ibu tu. Kedua anak ibu iaitunya anak yang pertama dengan isteri hak yang besar tu. Tu mak sini. Kedua-duanya pasal. Sebab apa? Sebabnya himpun dengan anak dengan mak tak boleh ya. Mak dengan mak atau anak dengan mak tak boleh. Terpasal kedua-dua. Dan tiada dipasah yang keduanya. Yang kedua tak pasah. Yang kedua daripada yang 3 tu. Tak pasah tak? Tidak pasah yang kedua. Kenapa? Apa tak pasah? Apa yang pasah? Yang kedua tak pasah pula. Tengok ulama ijtihad. Nampak tak ya tak pasah? Pak hanu pasah dah. Apa lain hak ni? Ni okey. Mana bini tamu, bini hak tua bini menyusu hak bini 3 tu tapi bi tartib. Bi Zainab dulu. Apa lain Zainab cukup 5, 2 ni himpun. Pasah 2 ni. Lepas tu hak Asma ni hak yang kedua ni tak pasah lah sebab hanu pasah dah. Hak ni barunya nya.
Hak ni apalah dua tu jatuh dah, pasal pelakah dah. Hak ni tak lah. Mana yang kedua tidak pasal. Sebab tu yang kedua tidak pasal. Sebab apa? Sebab anu pasal dah. Ada pula anu pasal pelakah dah, maknanya tinggal hak ni lah. Tinggal hak yang kedua tu. Tinggal hak yang kedua, maka yang kedua tidak pasal. Sebab anu pasal dah. Pasal dah. Dan tidak pasal yang keduanya. Tapi dan jadi pasal ketiganya, mana yang ketiga? Ketiga mana yang? Bukan ketiga-tiga. Mana yang ketiga tu? Hak tiga pasal pula. Hak tiga pasal. Sebab apa? Sebab dengan sebab berhimpun dua saudara. Sehari hak ni. Faham ni mari. Hak itu yang tu. Hak ni apa yang tu Asma punya, maka Asma tu tidak jatuh talak. Hak Zainab tu jatuh dah. Sebab himpun dengan mak dia. Lepas tu Asma ni tidak jatuh. Tapi hak jatuhnya ilahnya Aisyah. Kerana Aisyah tu ilahnya dia tertib yang kemudian. Maka kemudian berarti seolah dinikah hak ni akhir. Maka yang akhir tu adalahnya yang pasah saja. Hak ni tak pasah. Kerana apa? Kerana tertib kan? Hak ni kekal dah. Pas hak ni mari, hak ni akhir dia. Akhir mana himpun hak akhir ni? Supaya kita nikah. Nikah seorang puan. Pas kita nikah dengan adik dia pula. Hak mana hak tak sah? Tak sah adik. Kenapa? Kerana kita nikah dulu dah. Hak ni baru himpunnya. Kalau sekaligus dua-dua tu tak sah. Kita nikah sekaligus dua adik-beradik, tak sah dua-dua. Pasah kedua-dua. Tapi kalau kita nikah yang pertama, lepas tu pergi nikah pula yang kedua, tak tahu kata adik-beradik. Ataupun tahu dah sengaja masalah. Tak tahu mau nikah pak, tanya-tanya, oh dua adik-beradik. Maka bukan pasah kedua-dua. Hanya pasah yang terakhir. Kerananya terakhir itu tidak sah masa akad nikah tu. Kerana akad dia ada. Maka sama orang ada di sini. Yang ketiga adalahnya pasal. Adapun yang kedua tidak pasal. Sebab apa? Sebab kerana berhimpun dua saudara berhimpun adalah tertib, hak tidaknya tu hak batalnya adalah hak akhir saja. Berarti pasal nikah yang terakhir. Habis. Payah ke tak ibarat dia? Dan jikalau berkata seorang laki-laki, katakanlah sehindu ini. Mana si baca si bukan si. Si Hindu, mana si seorang perempuan yang nama Hindun. Si Hindun maknanya si itu seorang yang bernama Hindun itu atas ini. Si tengok baca. Pas kalau kita tak buh bagi boleh baca tak? Kepala nak baca Sahandun. Mana si Hindun. Mana si seorang yang bernama Hindun ini saudaraku susu. Kalau gana. Mari seorang yatim katanya Zainab tu ilahnya adik-adik susu aku. Mana si Hindun tu masalah ini alahnya saudaraku tapi saudara susu, adik-adik susu aku ni. Yatim mari wayat tak Hindun ni adik-adik susu aku ni. Lepas tu dan berkata ia seorang tu pula, seorang tadi tu, seorang lelaki tu. Dan ni bukan, dan berkata seorang pula, siapa seorang? Badal perempuan itu. Jadi hak puwe hak Hindun tu. Puwe mana Hindun tu? Dan berkata ia pula, ia siapa ia? Hindun tu. Perempuan itu mana badal? Dan berkata ia pula perempuan itu. Tengok. Ia pula perempuan itu. Tengok kecil dia. Sebab tu kalau tak ada obek ke sakit kepala tengok. Mana dan berkata ia, siapa ia? Perempuan itu. Puan pada Hindun tu lah. Dia kata nak ia seorang lelaki tu. Makul kau bagi berkata. Kata nak ia seorang lelaki, saudara aku. Ia pun mengaku kau kata adik-adik aku kau. Sama-sama mengaku seorang lelaki tu kata adik-adik susu dia. Dan orang pun jawab katanya sama. Adik-adik susu. Apa hukum jawab? Jawab baunya berkata. Kalau kata gitu, nescaya haramlah berkahwin antara keduanya. Tak boleh. Tu. Ada haramlah berkahwin kedua-dua mana antara keduanya. Tak boleh dah. Adik-adik susu dah. Sebab tu jangan mengaku kita. Kalau mengaku, kalau puan tu mengaku juga, habis salih nikah dah. Tu jangan. Sebab puan tu dia tahu ke dia ngaji. Ada yang ngaji, masalah yang ngaji dia tak say kita. Kalau tak say kita pun kecil selorong. Adik-adik susu aku ni. Sebab apa? Sebab orang mari kita duduk sekali puan dah. Duduk sekali dia mau tahu buat apa muduk kecil tina tak wadang atau leban ni. Dak adik-adik susu. Kecil gugur gitu. Tiba-tiba puan tu kata, betul lah dia ambil saya ambil susu. Maka dua ni hari nikah. Ingat. Artinya. Ingat tu dah kecil nak lepas diri tapi akhirnya hari nikah duanya. Tak leh. Dan jika berkata dua laki isteri itu, mana yang anda suami isteri itu kata kena antara berdua kami susu yang haram. Mana bini pun kata isteri tu, mana tu suami pun kata
Dia kata guna antara berdua kami. Gitu. Tengok makul kau tu. Dia kata guna antara berdua kami, jadi dua kami ini susu yang haram. Maknanya kami ini adanya isak susu yang haram dah. Kerana kami ini adanya berhubungan susu yang haram. Susu haram mana susu yang mengharamkan nikah. Berarti maknanya seolah katanya dia adik susu saya, dia biar susu saya. Jadi maknanya suami pun kata gitu, isteri pun kata gitu. Dua kami ini, antara dua kami ini ada susuan yang haram nikah. Mana susuan yang cukup syarat-syarat dia tu susu yang haram tu. Bukan susu tu haram, susu yang haram mana haram nikah. Sama-sama kata itu. Maka wajib dia ceraikan antara keduanya. Tak boleh, yang sebab tu jangan sebut main-main. Makanya tu Tok Qadi wajib memisahkan antara dua suami isteri itu. Yang ada, jangan sebut gitu. Main. Tanya Syekh Malik dulu. Betul tak kita ni adik-beradik susu? Kalau adik-beradik susu sama-sama kata gitu, Tok Qadi tahu, maka wajib dia ceraikan oleh Qadi dan antara keduanya. Sebab apa? Kerana dia amalkan dengan kata keduanya. Kita nak amal kata keduanya. Kerana mulut manusia tu dia ambil salah. Mana kerana kawaid ulama katanya, tu mukallaf dia ambil salah dengan kata-kata dia. Wa mukallaf mu'akhazun biqaulihi. Orang mukallaf akan diambil salah dengan kecil pe. Sebab tu ingat orang mukallaf. Kalau budak apa? Orang mukallaf ni mulut beringat sikit. Kecil orang ambil salah lalu. Dia kata kecil gurang. Ni abang susu saya. Ni buat ni adik susu saya. Sedangkan dia bini isteri. Bini isteri, bini itu suami. Suami isteri. Maka dua ni adalah dia ambil salah. Apabila ambil salah, maka dipisahkan oleh Tok Qadi antaranya. Amal tu. Habis dan hanya sabitlah radha itu dengan saksi dua orang, laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan atau empat perempuan ni. Dan hanya maknanya hanya saja mana setakat ni. Hanya saja maknanya setakat ni saja. Dan hanya saja sabitlah. Jadi aidil hakim. Sabitlah nak kata tetaplah, ditimurlah di si hakim radha susu itu, nak kata sabit tu dengan saksi dua orang laki-laki tu. Maknanya nak katanya kita nak menghukumkan dua orang tu adik-beradik susu, yang mesti ada dua saksi. Di antaranya adalah dua saksi laki-laki. Atau seorang laki-laki dan dua perempuan. Kalau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Seorang lelaki lepas tu dua orang perempuan mari mengaku. Sabit Saya menyaksi bahasanya dua orang ni adik-beradik susu. Sabit. Bila sabit hari nikah dah. Kalau dah nikah dah, nak pisah. Nikah boleh anak 4-5 orang dah. Pasal. Dah pasal tu. Sebab tu seorang lelaki dan dua perempuan atau empat perempuan. Kalau perempuan saja nak 4 orang. Kerana apa? Kerana perempuan 2 orang sama seorang lelaki. Ni bab ni. Sebab tu bab saksi terkadang maknanya seorang tu 2 lelaki, mana terkadang seorang lelaki diterima seperti masalahnya masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, masuk waktu naik saksi orang tu naik saksi tu. Maka boleh terima seorang menyaksi masuk waktu atau menyaksi nampak amat tu anak boleh, seorang pun dah madai. Setengah masalah, sepuluh masalah ini, nak 2 orang lelaki. Nak katanya orang tu ilahnya tu adik-beradik susu, mesti 2 lelaki yang menyaksikan. Ataupun seorang lelaki 2 puan. Ataupun 4 orang puan. Kalau 3 puan tak jadi. Dia nak 4. Kalau puan saja nak 4 orang. Kalau puan 2 orang, seorang yatim. Itu bab ni. Tapi kalau suami isteri, dia ambil salah. Alik suami isteri tak cukup sebenarnya. Seandainya dua lelaki dan seorang lelaki ataupun 2 puan. Mana seorang lelaki dan 2 puan atau 4 puan. Tapi kalau suami isteri, tak ambil salah. Kalau dia suami isteri, ambil salah. Tapi kalau dia bukan suami isteri, tak apa. Tu. Ini ambil salah lah. Dan demikian lagi ditimbulkan dengan kata yang menyusu jika ada ia mengambil upah. Wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu ala nuril mubin.